Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, yang itu sebuah kisah seram yang telah aku baca dari sebuah blog. Mungkin kisah ini boleh dikongsikan kepada anda. Aku minta maaf kepada penulis, namun aku inginkan pengungsian kepada anda, iaitu kisah Jalan Subang Airport. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Dan apa yang akan diceritakan kepada anda, yang mana yang baik itu jadikan tauladan, yang buruk itu buang jauh-jauh. Mari kita ikuti kisah seram ini. Aku adalah seorang yang suka dengan game badminton. Biasanya aku akan mula daripada jam 9 malam hingga pukul 11 malam. Seperti biasa, kalau ada game badminton, aku akan lepak di office buat apa yang patut sementara menunggu waktu game itu start. Sebabnya kalau aku nak ulang-alik rumah ke Dewan itu jauh. Jimat kos konon-kononnya selalunya bila nak pergi main badminton, aku akan usung laptop aku sebab habis game terus balik rumah. Tapi semalam entah apa punya angin atau buang tabiat agaknya, aku plan lepas badminton pergi office, siapkan kerja sikit, ambil laptop dan balik. Bodoh punya perancangan. Selesai badminton, lepak dengan kawan-kawan, minum kat Mapleh, sampai office dah jam 12 malam lebih. Menghadap laptop, sempatlah buat posting dan cut and paste. Itu yang kat bawah tu nak siapkan kerja konon. Hampir badan letih, boleh perah otak ke. Tup. Masuk pula SMS dari Puan Permaisuri berbunyi, balik pukul berapa? Tolong belikan susu anak, dah habis ni. Sorry, lambat bagi tahu. Aku pun jawab, okey je. Kepala otak menerawang. Kat mana aku nak beli tengah malam buta ni? Sambil kemas barang dan kunci office, cari kat kedai 7-11, tak ada. Merayau cari, jumpa juga akhirnya. Tapi paket kecil aja. Bolehlah, janji ada stok buat sementara. Dan si kecil aku tu tak kelaparan malam ni. Usaha tangga kejayaan. Dalam perjalanan balik, aku singgah di Petronas Subang Airport untuk mengisi minyak. Waktu tu lebih kurang sudah pukul 2 pagi. Macam itulah, selesai isi minyak. Sewaktu nak keluar dari kawasan stesen minyak tu, aku rasa semacam je. Bila masuk jalan besar, aku rasa kereta aku berat semacam je. Dan bulu roma meremang semacam juga rasanya. Dalam hati aku berkata something wrong somewhere. Dan aku lihat cermin pandang belakang, berderau darah aku, dan mulalah tak tentu arah. Dalam pada itu, aku buat-buat pandang ke kerusi sebelah kiri sambil menjeling ke belakang. Alamak, kompom, ada something kat kerusi belakang. Lepas tu aku cuba nak alihkan cermin pandang belakang, tapi risau pula nanti aku tak nampak aktiviti dia kat belakang. Buatnya dia hulur tangan kat leher aku lagi, nanya, nak tak nak, tabahkan hati dan kontrol maco. Tiba-tiba je aku dah mula berpeluh kerana terkejut dan gamrah. Bila aku dah dapat kontrol diri dan hilang rasa panik, mental dalam keadaan stabil, aku mula baca apa yang patut dan bercakap dengan Minah yang tak diundang ni. Rambutnya lurus menjurai,
melepasi bahu dan berbaju hitam ke kelabu. Aku tak pasti. Kerana dalam keadaan samar berharapkan lampu jalan. Mungkin baju lusuh, dah lama tak basuh agaknya. Sayangnya muka dia aku tak nampak. Adakah secantik model kapal selam atau secantik model Indonesia yang berumur 17 tahun atau seiras Angelina Jolie? Aku tak pasti. Aku kata padanya, engkau makhluk, aku pun makhluk. Pencipta kita sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bezanya aku ini makhluk yang dimuliakan. Engkau naik kereta aku tanpa izin. Aku hantar kau ke tempat kau tadi. Dan aku nak kau turun di situ. Korang bayangkan, suara aku bercakap masa tu tergagap-gagap. Macam MB Selangor tu. Kalau akad nikah sah kena ulang berpuluh-puluh kali. Tapi nak buat macam mana? Darurat, bet. Itu pun aku bersyukur pasal dia tak menjawab balik. Kalaulah dia jawab balik, aku tak tahulah macam mana. Kalau tak macam manalah suara dia, sure lentok habis macam seminah di belakang Kowloon agaknya. Sesiapa yang tahu jalan dari Subang Airport menghala ke Rebuh Raya Persekutuan, boleh agak berapa jarak jauhnya. Nasib baik sekarang ni dah ada U-turn kat area Damansara. So aku buat U-turn kat situ dan menghala ke arah bulatan Subang Airport untuk buat U-turn sekali lagi, menghala ke stesen Petronas tadi. Tapi sebenarnya kereta aku punya berat tak tahu nak dibayangkan. Terasa macam pandu 30 km sejam dengan beban kayu balak 50 tan untuk sampai ke Petronas tu. Sambil memandu, sambil menjeling cermin tengok dia, ada lagi ke tak ada. Aku tak tahu nak meluahkan macam mana perasaan aku waktu dan ketika itu. Yang pasti mulut aku berkumak kamit baca ayat kursi dan memacam lagi dengan zikrullah. Jiwa aku, dada aku, perut aku semuanya tak tenteram, bercampur baur jadinya. Tapi minat tu cool aja kat tempat duduk belakang, macam tak ada apa-apa je. Tak terasa panas ke dengan ayat-ayat cinta yang aku baca tu? Pelik juga. Atau aku yang tersalah mengungkapkan ayat-ayat cinta padanya? Pasal itu tak ada respon. Kecewa betul aku. Sampai je kat Petronas tadi, aku pun berhentikan kenderaanku dan turunkan cermin tingkap belakang, kiri dan kanan sambil cakap kat dia, "Okey saudari, kita dah sampai, boleh turun di sini." Sambil menjeling cermin pandang belakang. Alamak, apa pasal dia ada lagi? Tak nak turun ke? Dahlah aku jadi driver tak berbayar. Takkan nak suruh aku bukakan pintu pula. Kacau macam ni. Dalam waktu fikiran aku berkecamuk tu, tiba-tiba terperasan ada kereta lagi. Ada kereta bagi lampu tinggi dan secara automatik aku menoleh ke arah cermin sisi sebelah kanan. Apabila aku toleh semula ke cermin pandang belakang, minah tu dah tak ada. Aku pusingkan badan menoleh ke belakang untuk kepastian. Okey, confirm dia dah belah. Masa bila dia keluar pula ni? Aku pun tak tahu. Pantas betul dia ni. Aku tanda tangan berdoa, ucapkan syukur, Alhamdulillah, amin. Dan ucapkan selamat jalan kat dia, suruh dia take care. Dan aku pun apa lagi, pecut kereta semahunya. Aku tekan pedal minyak, rasa ringan semacam je. Berdezuk perginya. Tengok meter, 160. Aku slow down. Sambil-sambil tu mata meliar juga dengan harapan dia tak follow aku lagi. Manalah tahu dia terlupa nak ucapkan terima kasih masa turun tadi. Sambil terbang kat tepi tingkap, tadi ada bau wangi yang ditinggalkan, macam bau bunga melur, kalau tak silap akulah. Dan aku pun malas nak ambil pot sangat pasal bau tu. Janji aku selamat. Sampai je di luar pagar rumah, aku teringat pesan orang tua-tua. Aku pun tak jadi nak masuk rumah terus dan pergi lepak sorang-sorang, perkena teh tarik dulu kat restoran mamak sambil layan Astro. Dalam setengah jam baru balik rumah, baca apa-apa yang patut, basuh kaki, ludah kiri kanan dan masuk rumah. Cumanya aku tak boleh tidur dan lelapkan mata. Masih terbayang-bayang lagi pada minah tu. Adakah aku dah jatuh cinta padanya? Minta laluan, idaklah teman.
Saat aku taipkan cerita ini sekarang, aku masih berfikir dan merenungkan perkara malam tadi tu. Mungkin hikmahnya dan aku masih tercari-cari lagi jawapannya. Apapun syukur, Alhamdulillah, sifat takut dan panik dapat aku atasi walaupun kecut perut juga dibuatnya. Cuba anda bayangkan, semasa anda keseorangan diri di dalam kenderaan, semasa anda sedang memandu, tiba-tiba apabila anda terasa ada sesuatu yang mengganggu diri anda, apabila anda memalingkan wajah anda ke belakang, anda melihat ada seseorang yang sedang menumpang kenderaan anda, sedangkan pada ketika itu anda keseorangan diri. Dan bagaimana si penumpang itu boleh berada di dalam kenderaan anda? Dan makhluk yang menumpang kenderaan itu tidak lain hanyalah seseorang yang tidak diundang, iaitu sesusuk tubuh ataupun sesusuk wajah yang sangat menakutkan dan menyeramkan anda. Pontianak ke ataupun langsui. Apa yang patut anda lakukan pada ketika itu? Kalau anda hendak menjerit, nanti terperasan pula orang lain, mungkin orang akan kata anda seorang yang gila yang tidak waras. Kalau anda nak tinggalkan kereta dan berlari, mungkin orang akan kata anda memang gila. Jadi apa yang patut anda lakukan? Cukuplah setakat ini dulu kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Apa pun aku nak mengucapkan kepada anda, terima kasih kerana mendengar kisah seram ini. Dan jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Semoga anda terhibur. Bye. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang telah aku ambil daripada sebuah kisah seram, daripada pengalaman seseorang. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen. Semoga apa yang anda lakukan pada hari ini, aku mendoakan semoga anda mendapat rahmat dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, marilah kita bersama-sama menjadikan kisah seram ini sebagai sebuah pedoman ataupun iktibar. Yang mana yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita buang jauh-jauh. Tajuk kisah seram ini ialah kisah seram benar, iaitu pengalaman daripada seorang penggali kubur. Tanpa membuang masa lagi, ikutilah kisah seram dariku ini. Saya pegang nisan di kubur arwah Abang Hamid yang baru saja kami kebumikan sebentar tadi. Fikiran saya berputar ligat. Ali Menung nampak. Kenapa? Tanya Bakar, kawan baik saya yang turut sama menjadi penggali kubur di Bakri Muar, Johor. Tak ada apa-apa bang. Saja tengok kain ni dah kotor sikit, kena tanah. Saya berdalih, cuba menyembunyikan perkara yang berasa asap datang ke kepala. Mari pergi kat pondok. Mandor nak jumpa. Dia nak cakap pasal kerja, gaji, overtime dan lain-lain. Pak Dolah, kawan-kawan lain dah pergi dah. Tambah Bakar sambil memikul cangkul dan botol airnya. Pergilah dulu, nanti aku datang. Balas saya lantas duduk termenung. Sepeninggalan Bakar, saya duduk di pinggir kubur Abang Hamid. Saya termenung. Ada satu perkara yang sedang menyucuk-nyucuk fikiran saya. Sebenarnya sudah lama ia bermain di benak, tapi sekarang ni makin mendesak. Orang ramai sudah balik. Munkar dan Nakir sudah datangkah menyoal Abang Hamid. Hati saya tanya seorang diri. Kata orang, selepas 7 langkah kita tinggalkan pusara, maka akan datanglah 2 malaikat itu untuk menyoal si mati. Kalau bagus amalannya masih hidup, berbahagialah. Tapi kalau bergelumang dengan kemungkaran dan dosa, bersiap sedialah.
Saya teringat cerita, kononnya ada orang yang mendekap telinga ke kubur dan dengar bunyi dentuman tapak kaki di dalamnya. Kononnya cerita lepas itu terdengar pula bunyi hentaman dan si mati menjerit-jerit. Ih, seramnya. Macam mana agaknya rupa Munkar Nakir itu, ha? Besarkah badannya? Garangkah rupanya? Atau berjubah dan maniskah wajahnya? Kalau dibelasahnya kita, tentu sakitnya tak terperi. Kalau lipan jengking kala datang, habislah kita disepit. Nak lari tak boleh, nak mengadu tak boleh. Kita seoranglah menanggung sakit pedih. Astagfirullahalazim. Saya masih lagi duduk belenggu di pinggir kubur Abang Hamid. Jiwa muda saya makin menggaru-garu. Kian lama saya termenung, kian ia mengganas dan mengacau fikiran. Pergi sekarang. Johar masa inilah. Kalau nak cuba, kawan-kawan dah tak ada. Cepat ia berbisik di telinga saya. Jari jemari saya bergerak-gerak. Lutut dah mula menggeletar. Manakala kepala saya berpusing, saya beristighfar beberapa kali, mententeramkan jiwa yang bergelora. Namun bisikan itu makin kuat berkumandang di telinga. Cepat, cepat, cepat. Inilah masanya, Johar. Apa engkau tunggu lagi? Kan engkau nak tahu sangat. Jangan terjegat lagi. Kau takut? Allah bukannya kena tangkap, bukannya boleh mati. Allah bukannya kena tangkap pun, bukannya kau mati pun. Jadi bisu. Sakit lepas tu sakit menanggung sampai mati. Jangan pedulilah, itu cerita orang saja. Entah ya, entah tidak. Engkau orang muda, kuat semangat. Apa nak takut? Cepat Johar, cepat, cepat. Dimulai lafaz bismillah dan selawat kepada Nabi. Saya terus bangun dan terjun ke dalam kubur di sebelah pusara Abang Hamid. Ia baru saja digali, sebab di sini kami biasanya sudah gali lebih kurang 10 kubur sebagai persediaan. Maklumlah, Bakri ni kawasannya besar. Kalau ada banyak kematian sekaligus, taklah timbul masalah. Di dalam lahat, saya berbaring dan meratib La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya pejamkan mata, menggigil tengok dinding lahat di depan mata. Bau tanah dan sempitnya ruang di dalam lahat itu menyebabkan saya betul-betul gemuruh. Munkar Nakir, ular jengking, api tinggi menggulung, nanah, darah dan segala siksaan yang pernah didengari daripada guru-guru agama terbayang di depan mata saya. Saya juga teringat pada alunan suara seorang wanita membaca Al-Quran dari salah sebuah kubur di sini yang saya dengar beberapa bulan lalu. Jeritan, tangisan dan raungan dari kubur-kubur lain yang didengar pada malam-malam selepas itu juga pantas menyerbu fikiran. Suara-suara aneh dari kubur itulah yang sebenarnya menggaru-garu jiwa saya untuk menyaksikan sendiri keadaan di alam barzah. Bunyinya memang gila. Mana boleh manusia hidup menyeberangi ke alam barzah? Tapi saya ingin juga merasainya. Saya terus berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Saya terus meratib dan meratib, sehinggalah tiba-tiba dunia menjadi kelam. Dan sedetik kemudian bergema satu bunyi yang amat menakutkan. Brum, prak. Tanah di kubur Abang Hamid tiba-tiba bergerak. Setelah itu satu lagi di sisi tanah kuburnya berganjak, diiringi bunyi yang amat menggerunkan. Ya Allah, kataku di dalam hati. Apa yang berlaku ni? Saya menggeletar kerana bunyi itu datang dari dua arah dan saling rapat merapati. Air mata seperti hendak mengalir. Tanah di kubur Abang Hamid bergerak lagi, saling hempit menghimpit. Saya menggigil mendengar bunyi itu yang dentumannya lebih dahsyat daripada tanah runtuh. Saya cuba menekuk telinga kerana tidak bertahan dengan bunyi yang bingit itu, tapi tangan saya tiba-tiba kaku. Ingin saja saya melompat dari kubur
Demikian kaki bagaikan dipaku ke tanah, tak dapat bergerak akibat terlalu terkejut. Terdengar pula suara seorang lelaki mengerang. Suaranya laksana dia sedang menahan kesakitan yang amat sangat, tapi seperti tersekat di kerongkong. Nafas saya sudah tidak tentu arah lagi. Takut yang amat sangat. Saya menggigil apabila dia mengerang lagi. Perasaan simpati tak dapat dibendung. Ingin rasanya saya menarik lelaki itu keluar daripada terus dihimpit, tapi di sebelah saya cuma lapisan tanah yang tidak mampu ditembusi. Saya masih lagi terbaring dengan nafas turun naik apabila tiba-tiba kedengaran lagi bunyi prak, prak. Bunyi papan patah berderai. Prak, trak, prak. Kepingan demi kepingan papan tersebut patah hingga hancur. Pekecai lalu disudahi dengan suara lelaki tersebut mengeruh. Serentak itu kedengaran pula tulang temulang patah. Air mata saya meleleh. Di ketika ini hati saya berkata, mungkin inilah yang Nabi maksudkan, bahawa tanah dan dinding kubur akan menghimpit tubuh orang-orang yang mengkufuri Allah Ta'ala sehingga berselisih tulang selangkanya. Aduh, tidak terpayang perih sakitnya lelaki yang sedang menggerang itu. Jantung saya bagai hendak tercabut dan darah terasa kering apabila mendengar dia menggerang-gerang dan tulang temulangnya patah berderak-derak. Di saat saya terbungkam dengan apa yang berlaku, tiba-tiba satu deruan angin yang amat dahsyat datang menerpa. Desingannya menyakitkan telinga. Seiring dengan ribut taufan itu juga hadir sesuatu yang berwarna hitam seperti asap. Makin lama makin membesar, lalu membentuk lembaga hitam yang teramat besar. Di tangannya terpenggam sebatang besi yang sedang membara merah menyala. Tiba-tiba dalam bagi itu menghayun besi tersebut. Pantas saya menepis, namun sebaik besi itu menyentuh lengan, saya menjerit kesakitan. Aduh, panasnya, menyebabkan kulit tangan ini bagai tersiat dan dagingnya masak. Ah, jangan pukul aku lagi. Saya meraung apabila lembagi itu memukul kaki saya. Saya cuba mengelak, tapi pukulan itu tetap singgah ke sasaran. Bagai hendak tercabut, anak tekak saya menjerit kerana kehangatan besi itu membakar daging paha saya. Ah, sakit, sakit. Saya meraung-raung, tapi lembaga hitam besar hingga sayup mata memandang itu terus menghayunkan besi panasnya ke kepala saya, kaki, tangan, badan, perut saya. Dalam pada itu, tanah di kubur sebelah terus-terusan bergerak, himpit menghimpit. Bumi tempat saya berpijak bergegar hebat laksana dilanda gempa. Suara lelaki mengerang dan tulang temulangnya patah berderak bagai darah sekah. Tetap kedengaran dalam hati saya meraung, matilah aku kejap lagi, patahlah tulang aku, lonyoklah badan aku dibelasah dengan besi panas. Saya menjerit, menepis, mengelak, sehinggalah tiba-tiba saya terasa sesuatu yang amat sejuk menyembah ke tubuh saya. Serentak itu lembaga hitam hilang entah ke mana, dan bunyi bumi bergegar serta lelaki mengerang lenyap serta-merta. Suasana terasa hening. Johar, Johar, sayup nama saya dipanggil. Dengan susah payah saya membuka mata, tapi saya tidak larat. Badan terlalu letih, wajah seseorang berbalam-balam di mata. Johar, bangun, bangun. Nama saya dipanggil lagi. Badan saya digoncang-goncangkan. Saya buka mata sedikit. Oh, rupa-rupanya Bakar bersama-sama Pak Dullah. Mereka mengangkat saya keluar dari kubur. Selepas diberi air, badan dikibas, baru saya segar semula. Bakar beritahu, selepas menunggu lama di pondok, dia dan Pak Dullah serta memandur mencari saya untuk membayar wang kerja lebih masa. Lama mencari, akhirnya dia jumpa saya di dalam kubur sedang bersilat seorang diri. Engkau menepis sana, mengelak sini. Habis tanah kubur itu engkau tumbuk. Aku ambil air, aku sibahlah, kata Bakar sambil menunjukkan bagi yang digunakan. Lalu disambut gerak tawa ke kawan-kawannya. Saya hanya tersenyum tawar. Tak terdaya saya hendak ceritakan apa yang telah berlaku sebentar tadi. Bimbang mereka tidak percaya. Selepas kejadian itu saya terlantar selama beberapa bulan akibat badan penuh dengan lebam-lebam.
Mungkin lebam akibat menumbuk dan menendang tanah. Mungkin juga akibat pukulan besi panas itu. Saya juga dibawa berjumpa bomoh untuk memulihkan semangat. Ingat, bomoh itu adalah syirik. Keluarga dan kawan-kawan menggeleng kepala dengar cerita saya. Mereka berebut-rebut menyuruh saya menceritakan pengalaman yang menakutkan itu. Ada yang insaf, ada juga yang mengatakan semua itu karut, mainan syaitan, mimpi dan igawan semata-mata. Lantaklah apa yang mereka nak katakan. Tapi saya puas hati. Akhirnya saya telah saksikan sendiri seksaan yang berada di dalam kubur. Sama ada apa yang dilihat itu adalah keadaan yang sebenarnya berlaku di alam barzakh atau hanya mimpi semata-mata akibat terlelap semasa meratib. Itu saya tidak kisah. Itulah kisah seram pengalaman seseorang penggali kubur yang telah mengalami sebuah kisah seram ketika beliau berada di alam barzakh, menyaksikan tentang betapa azabnya seksa dan pertanyaan mungkar dan nakir itu. Oleh itu, sebelum kita pergi meninggalkan dunia yang fana ini, marilah kita bertaubat. Semoga taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa pun aku nak mengucapkan terima kasih kepada anda kerana telah mendengar kisah seram daripadaku. Semoga anda terhibur. Bye.